Pendekatan dakwah Said Qutb. Metod Al-Hikmah. Menurut Said Qutb, dakwah dengan metod ini akan wujud apabila dakwah itu dilaksanakan dengan cara-cara yang bijaksana, memberi perhatian yang teliti terhadap segala keadaan dan suasana yang melingkungi orang-orang yang hendak disampaikan dakwah itu kepada mereka, dan memberi perhatian yang teliti terhadap kadar dakwah setiap kali disampaikan kepada mereka supaya ia tidak memberatkan kepada sasaran dakwah. Pendakwah juga tidak seharusnya menyulitkan orang-orang yang didakwah dengan taklif-taklif yang berat sebelum mereka bersedia untuk menerimanya. Di samping itu, pendakwah juga perlu memberi perhatian yang teliti terhadap cara berbicara dengan mereka dan mempelbagaikan kaedah-kaedah penyampaian mengikut kehendak-kehendak keadaannya yang sesuai. Pendakwah juga tidak seharusnya dikongkong oleh semangat yang berkobar-kobar dan kegairahan yang terburu-buru sehingga melampaui batas. Kebijaksanaan dalam melaksanakan sebuah langkah-langkah tersebut atau lainnya akan memberi kesan yang mendalam terhadap perjuangan dakwah. Metod Al-Mau'izah Al-Hasanah. Mengenai metod ini, Said Qutb menjelaskan bahawa dakwah itu hendaklah dilaksanakan dengan pengajaran yang baik yang dapat meresap ke dalam hati secara halus dan menembusi perasaan-perasaan manusia dengan lembah lembut, bukan dengan menggunakan serkahan yang kasar dan kecaman-kecaman yang tidak perlu. Dakwah juga tidak dilaksanakan dengan mendedahkan kesalahan-kesalahan yang mungkin berlaku kerana kejahilan atau dengan niat yang baik. Cara yang lembah lembut dalam menyampaikan pengajaran-pengajaran itu banyak sekali dapat memberi petunjuk kepada hati-hati yang liar dan dapat menjinakkan hati yang buas. Ia akan menghasilkan kebaikan yang tidak mungkin dihasilkan dengan menggunakan serkahan, kecaman dan celaan-celaan yang buruk. Metod Al-Mujadalah. Pada pandangan Said Qutb, dakwah itu hendaklah dilakukan dengan menggunakan perdebatan yang sebaik-baiknya tanpa tekanan yang zalim terhadap pihak lawan, tanpa menghina dan memburuk-burukkan mereka, supaya mereka yakin kepada kejujuran pendakwah dan merasa bahawa matlamat yang sebenar bukannya untuk memenangi perdebatan itu, tetapi untuk memberi keyakinan dan mencapai kebenaran. Jiwa manusia mempunyai sifat-sifat angkuh dan degil. Ia enggan mengalah kepada pendapat-pendapat yang dipertahankannya, melainkan dengan cara yang lemah lembut supaya ia tidak merasa kalah. Nilai diri dan nilai pendapat di sisi orang ramai begitu cepat bercampur aduk dalam jiwa seseorang. Tindakan mengalah terhadap sesuatu pendapat dianggap sebagai suatu tindakan mengalah terhadap kehormatan dan maruah diri. Hanya cara perdebatan yang sebaik-baiknya sahaja dapat menunjukkan ataupun menundukkan perasaan angkuh yang amat peka ini, di mana pihak lawan merasa bahawa kehormatan dirinya terpelihara dan nilai dirinya tetap mulia, dan merasa bahawa pendakwah itu benar-benar bertujuan untuk menunjukkan kebenaran dan membawa mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jom kita telusuri sedikit berkaitan dengan pemikiran Said Qutb dalam perjuangan dakwah. Said Qutb menjadikan akidah sebagai teras serta tunjang dalam pemikiran dakwahnya. Ini diikuti pula dengan pembentukan masyarakat dan jemaah Islam yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan saling bekerjasama untuk mempertahankan masyarakat. Seterusnya, berganding bahu untuk menegakkan daulah Islamiah disebabkan keruntuhan sistem jahiliyah. Anggota masyarakat menjadikan La ilaha illallah sebagai manhaj atau metod kehidupan mereka yang bakal memegang tonggak kepimpinan dunia berpandukan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Uslub pemikiran Said Qutb dibahagikan kepada beberapa peringkat mengikut keutamaan. Antaranya ialah akidah sebagai teras segala pembentukan. Said Qutb berpendapat bahawa teras untuk menyebarkan dakwah Islamiah ialah akidah yang kukuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang ditegakkan ialah akidah yang mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam pemikiran dakwahnya. Segala sumber pembentukan menurut Said Qutb mestilah berteraskan akidah yang menjamin kehidupan manusia di dunia dan juga akhirat. Pandangan beliau ini juga telah disokong oleh Syekh Fatihi Yakan, Mustafa Masyhur serta Imam Hasan Al-Banna yang berpendapat bahawa akidah merupakan tunjang dalam kehidupan, terutamanya terhadap aspek pemikiran dakwah seseorang Muslim. Said Qutb juga menjelaskan bahawa peranan akidah bersifat global dalam pembentukan sistem kehidupan manusia, seperti persoalan bagaimana membentuk individu, kelompok masyarakat, negara dan sebagainya ke arah yang lebih baik. Said Qutb juga amat teliti dalam melabelkan sesuatu masyarakat, sama ada masyarakat Muslim atau sebaliknya. Ini kerana menurut Said Qutb, masyarakat yang hanya mengambil 5% atau sedikit sahaja syariat ciptaan manusia sebagai landasan dalam kehidupan mereka adalah dianggap sebagai masyarakat jahiliyah. Malah, Said Qutb menegaskan bahawa amal ibadat yang dilaksanakan tanpa berasaskan akidah Islamiah yang hak tidak memberi erti kepada manusia. Seterusnya, uslub pemikiran Said Qutb adalah jihad fi sabilillah. Dalam pemikiran Said Qutb, beliau telah membangkitkan semangat jihad bagi menyatukan Islam di dunia. Dalam tulisannya, beliau ada menyebut walaupun jarak masa antara kebangkitan dan kejayaan untuk menguasai kepimpinan dunia mungkin memakan masa yang agak lama, namun ianya mesti dilaksanakan. Justru itu, melaksanakan jihad merupakan suatu kewajipan dan ia merupakan kemuncak amal Islami. Tanpa jihad, umat Islam akan kehilangan sifat keistimewaannya sebagai umat yang terbaik, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang mafhumnya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Surah Al-Imran ayat yang ke-110. Kesimpulannya, seruan jihad merupakan suatu kewajipan yang harus dilaksanakan sebagai metod dakwah Islamiah di dunia. Pelaksanaan jihad tidak hanya terbatas kepada perjuangan di medan perang semata-mata, bahkan ia juga boleh dilaksanakan melalui lisan, iaitu dengan memberi nasihat, syarahan, pengajaran atau sebagainya. Sesungguhnya, setiap orang Islam wajib melaksanakan jihad mengikut kemampuannya. Seterusnya, uslub pemikiran Said Qutb dalam perjuangan dakwahnya adalah amal jama'i dan jemaah Islam. Said Qutb berpandangan bahawa dakwah hanya mampu berkembang dengan lebih berkesan sekiranya ia dilakukan secara berjemaah atau kolektif. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan terhadap umat Islam untuk menyertai jemaah Islam. Mustafa Masyhur juga menyokong pandangan Said Qutb dengan mengatakan bahawa untuk merealisasikan segala tuntutan Islam dan menegakkan daulah Islamiah, bagi sesebuah jemaah yang mempunyai tanzim yang rapi perlu diwujudkan. Ia merupakan satu kewajipan terhadap umat Islam. Berdasarkan kenyataan tersebut, sekiranya diteliti melalui metodologi Al-Quran, kebanyakan arahan yang dikenakan terhadap orang Islam adalah berbentuk kolektif, iaitu secara berjemaah. Hal ini menjadi bukti bahawa pembentukan masyarakat Islam merupakan sesuatu yang amat perlu dilakukan untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan tanggungjawab dakwah secara berkesan. Kepimpinan Said Qutb dalam dunia dakwah.
kepimpinan dan ketokohan Said Qutb dalam sistem pendidikan. Semasa memegang jawatan sebagai Nazir sekolah-sekolah di Kementerian Pelajaran Mesir, Said Qutb telah dihantar berkhidmat di Amerika Syarikat. Di Mesir, jawatan ini merupakan jawatan yang berpengaruh dan dihormati. Beberapa kajian dan pemerhatian telah dibuat oleh Said Qutb mengenai sistem pendidikan yang diguna pakai sebagai silibus utama di pusat pendidikan seperti sekolah, kolej dan universiti. Ketika melakukan kajian tentang sistem pendidikan di beberapa institut pengajian di sana, Said Qutb mendapati bahawa sistem atau silibus yang diguna pakai di Amerika Syarikat amat berbeza dengan sistem pendidikan di Mesir. Perkara ini telah menyebabkan beliau telah memberi pandangan dan cadangan kepada kerajaan Mesir untuk melakukan perubahan dalam sistem pendidikan di Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, kesemua idea beliau telah ditolak muntah-muntah oleh kerajaan Mesir. Hal ini berikutan kerana Said Qutb melihat dan perhati sistem tata cara hidup masyarakat Amerika keseluruhannya termasuk sistem pendidikan berteraskan materialistik sahaja. Perbezaan yang ketara antara cara hidup dan sistem pendidikan di Amerika Syarikat menyebabkan Said Qutb merasakan sistem pendidikan Amerika tidak sesuai dan tidak layak untuk dijadikan sistem pendidikan di Mesir. Cadangan beliau mendapat tentangan daripada pihak kerajaan. Penghantaran Said Qutb ke Amerika adalah lebih bersifat menyingkirkan beliau dari perkhidmatannya. Apabila beliau pulang daripada ke Amerika, Said Qutb dapat membuat kesimpulan berkenaan keupayaan materialistik di dunia barat dan kepincangan yang lahir daripadanya. Tata cara kehidupan barat menurut beliau adalah lebih menjerumus kepada kehidupan boneka yang mengamalkan diskriminasi sesama manusia berdasarkan perbezaan warna kulit. Manusia kulit putih sedang mengamalkan penindasan di luar peri kemanusiaan ke atas bangsa kulit hitam. Said Qutb berkeyakinan bahawa demokrasi barat yang dilaung-laungkan ke seluruh dunia menyimpang jauh daripada nilai-nilai kemanusiaan. Bagi beliau, hanya Islam sahaja agama yang hak dan benar-benar dapat menjamin kejayaan dan kehidupan manusia yang sejagat. Pengalaman ini membuatkan jiwanya semakin bergelora dengan perasaan anti penindasan kaum, kepalsuan penyatuan demokrasi dan sifat kepura-puraan konsep keadilan dan kebebasan di barat. Bagi Said Qutb, lawatannya ke Amerika sebagai suatu revolusi di dalam kehidupannya. Ketinggian Islam mula bercambah di dalam jiwanya dan kecintaannya terhadap Islam. Beliau mula mengkaji dan mempelajari Islam secara intensif. Kesungguhan beliau ini merupakan suatu usaha di dalam melakukan perubahan di dalam masyarakat, terutamanya masyarakat Islam Mesir ketika itu. Ketokohan dan kepimpinan Said Qutb dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Selain daripada Imam Hassan al-Banna yang memperjuangkan gerakan Ikhwan Muslimin ini, Said Qutb juga merupakan salah seorang penerus kepada kegemilangan gerakan ini dalam menegakkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berasaskan Islam. Perjuangan Said Qutb dalam gerakan ini boleh dilihat dalam tempoh tahun 1945 hingga 1966. Banyak perubahan dan proses penambahbaikan dari sudut kebebasan daripada belenggu kehidupan barat. Permulaan Said Qutb di dalam gerakan Ikhwan Muslimin ini apabila sebaik sahaja negara Mesir berdepan dengan konflik Perang Dunia Kedua. Kehidupan masyarakat ketika itu amat getir dengan keadaan dan suasana kehidupan yang sangat mencabar, termasuklah sistem politik yang sangat buruk. Justru itu, gerakan Ikhwan Muslimin telah mengatur langkah untuk melakukan perubahan kepada sistem negara, ekonomi, institusi masyarakat untuk supaya meletakkan Islam sebagai panduan hidup. Di dalam aspek dakwah, Said Qutb telah mengajak umat Islam ketika itu untuk menentang fahaman sekularisme dan budaya jahiliyah
yang membawa kepada keruntuhan moral, kemiskinan dan pengabaian syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, seruan ini telah diterjemahkan di dalam akhlak yang mulia. Pada tahun 1954, beliau telah ditahan bersama-sama dengan sebahagian pemimpin Ikhwan Muslimin yang dituduh melakukan percubaan untuk menggulingkan kerajaan. Beliau telah dijatuhkan hukuman selama 15 tahun di penjara Jarrah Qahirah dengan dipaksa melakukan kerja berat. Tetapi atas sebab kesihatan yang tidak mengizinkan, hukuman 15 tahun itu dikurangkan kepada 10 tahun. Selepas 8 bulan, beliau keluar daripada penjara. Akhirnya, beliau ditangkap sekali lagi dan dituduh menghasut rakyat untuk membakar pusat-pusat makmal sebagai tanda untuk menggulingkan. Beliau telah ditangkap semula dan dibicarakan oleh sebuah mahkamah khas tentera di mana akhirnya beliau telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Sebelum menjalani hukuman gantung sampai mati, Said Qutb ada menyebut bahawa beliau pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Malam sebelum proses hukuman gantung, beliau telah menunggang kuda putih bersama Rasulullah dan Rasulullah bersalam dengannya dan menegaskan bahawa, "Bertenanglah wahai Said Qutb, sesungguhnya kamu telah berjaya mendapatkan kematian sebagai seorang yang syahid pada jalan Allah." Akhirnya, Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah ta'ala telah syahid di tiang gantung pada awal 1965 kerana perjuangannya menegakkan kebenaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala.